Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التكوين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التكوين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التكوين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan Surau Al-Badrul Zaman, moga-moga Allah SWT meridai dan merahmati tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada pertemuan pada malam ini kita akan membincangkan berkenaan sebuah kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan pengertian fiqh. Apakah itu fiqh dari segi bahasa dan juga istilah. Jadi fiqh ini tuan-tuan dan puan-puan, bahasa mudahnya ialah nak mengetahui hukum-hukum syarak. Nak tahu hukum-hukum syarak ini yang berkaitan dengan segala perkara yang kita lakukan, sama ada perkara perbuatan ataupun percakapan. Kita kena tahu hukum-hukum. Tadi macam mana kita nak tahu hukum-hukum ini? Perlulah berdasarkan daripada sumber-sumber hukum fiqh ini, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas ulama'. Jadi itu adalah berkenaan pengertian fiqh. Jadi fiqh, apa macam mana kita nak sembahyang. Jadi kalau kita nak sembahyang, kita kena tahu hukum-hukum berkenaan dengan sembahyang. Kalau kita nak membuat sesuatu perkara, kita kena tahu apakah hukum perkara tersebut. Jadi itu adalah fiqh. Fiqh itu adalah faham ataupun faqih, tahu benar-benar berkenaan hukum tersebut berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, ijtihad dan juga ijma' ulama'. Jadi itu telah kita bincangkan. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan pula berkenaan dengan kaitan irtibat baina fiqh wa aqidah Islamiyah. Kaitan antara fiqh Islam dan juga akidah Islamiyah. Jadi fiqh dengan akidah ini adalah saling berkaitan antara kedua-duanya. Akidah wajib kita belajar, fardu ain ke atas kita untuk belajar, dan juga fiqh juga wajib untuk kita belajar. Kerana apa? Kerana kedua-duanya saling berkaitan. Para ulama' mengatakan bahawa akidah, fiqh dan juga tasawuf ini umpama pokok. Akidah ini umpama akar yang kuat. Jikalau akar itu kuat, panjang dan kukuh, maka syariat dan tasawuf juga kukuh, kuat. Jadi syariah ini juga adalah diumpamakan seperti batang pokok. Maknanya dari sudut lahiriah, syariah tu kita nampak, batang pokok kita nampak. Tapi akidah ini di dalam hati. Kalau dalam pokok itu, agam akar pokok tu. Jadi kita tak nampak akar.
kita nampak batang syariah. Batang itu umpama syariah. Jadi kalau syariah itu cantik, baik, akidah juga sama seperti itu. Akidah juga sama seperti itu. Jadi kaitan antara fiqh dan akidah Islamiah ini saling berkaitan. Antara keistimewaan fiqh Islam sebagaimana yang telah dijelaskan ialah hukum-hukum syarak yang mengatur segala perbuatan dan perkataan mukallaf. Kerana fiqh Islam ini yang mengatur Allah SWT telah memerintahkan kita membuat satu perbuatan dan suruh meninggalkan segala perbuatan yang mungkar. Jadi itu adalah mukallaf. Itu adalah hukum-hukum syarak yang mengatur segala perbuatan dan percakapan kita. Jadi ia mempunyai hubungan yang sangat kukuh dengan iman kepada Allah SWT. Jadi siapa yang memberi hukum itu? Jadi Allah SWT yang memberi hukum tersebut melalui perantaraan-perantarannya lah. Jadi hukum fiqh ini perlulah didasari, perlulah difahami bahawa Al-Quran, Sunnah, Ijtihad dan juga ijma' ulama' itu adalah semuanya daripada Allah SWT. Jadi kalau kita hendak melakukan sesuatu perkara itu, kita perlu ingat bahawa Allah SWT lah yang memerintahkan ataupun yang membuat satu dasar undang-undang, undang-undang Islam namanya, undang-undang daripada Allah SWT. Jadi ia adalah mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan beriman kepada Allah. Jikalau kita betul-betul beriman kepada Allah SWT, maka kita akan membuat segala perbuatan yang mentaatinya dan meninggalkan segala larangannya, dan mempunyai kaitan yang rapat dengan asas-asas akidah Islamiah. Jadi rukun iman, akidah Islamiah ni rukun iman lah. Rukun iman yang 6, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari akhirat, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada asas-asas akidah Islamiah ini, maka kita akan menghayati bahawa segala perbuatan ataupun percakapan kita ini perlulah dihayati betul-betul supaya apa? Supaya kita dapat melakukan perbuatan itu untuk mentaati perintah Allah SWT. Jadi mempunyai kaitan-kaitan yang rapat dengan asas-asas akidah Islamiah, terutamanya yang berkaitan dengan akidah keimanan kepada hari akhirat. Hari akhirat ini tuan-tuan, kita perlu belajar, kita kena tahu, kita kena menghayati. Kerana kita manusia ini, roh kita ini, Allah SWT menjadikan kita ini lima zaman. Iaitu yang pertama adalah alam roh. 5 alam. Alam yang pertama adalah alam roh. Yang kedua adalah alam rahim. Yang ketiga alam dunia yang kita duduk sekarang ni. Alam yang keempat adalah alam barzakh. Yang kelima adalah alam akhirat. Jadi setiap zaman ini, zaman yang berikutnya adalah lebih susah daripada zaman sekarang ni. Alam roh lebih mudah daripada alam rahim. Alam rahim lebih mudah daripada alam dunia. Alam dunia ini lebih mudah daripada alam barzakh. Alam barzakh lebih mudah daripada alam akhirat. Kerana alam seterusnya lebih susah daripada alam sebelumnya. Jadi orang yang dalam, saya bagi satu contoh, padang mahsyar. Padang mahsyar ini adalah hari tempat yang kita dibangkitkan oleh Allah SWT. Jadi bayangkan semua penduduk di bumi ketika Nabi Adam hingga ke sekarang ini, sehingga hari kiamat, dihidupkan oleh Allah SWT di satu tempat.
Bayangkan hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita 2021 ni penduduk di bumi ini sebanyak 7 bilion. Bayangkan 7 bilion ini duduk di semenanjung Malaysia. Tak terkira tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita berdiri, tidak dapat berganjak ke depan dan juga tidak dapat berganjak ke belakang, ke kiri, ke kanan. Kita berdiri. Itu baru zaman kini. Bayangkan daripada zaman dahulu, daripada Nabi Adam sehinggalah kini, berapa jumlah dia. Dalam hadis mengatakan bahawa mahsyar ini kita tak dapat berganjak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Kita tak dapat berganjak selama berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun tuan-tuan dan puan-puan, berpuluh-puluh ribu tahun tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan alam akhirat lebih susah daripada alam dunia ini. Jadi kalau kita menghayati betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat tahu bahawa kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Ke akhirat, kalau kita masuk syurga, kita tak perlu ibadah lagi tuan-tuan. Jadi para ulama' dia bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah di dunia ini. Jadi kalau kita tengok ulama' ini sangat takut kepada Allah SWT. Jadi bila mana dia menginsafi perkara demikian, dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan segala ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi sebab itulah kalau kita beriman kepada hari akhirat, kita akan bersungguh-sungguh nak mengetahui segala hukum. Kita akan membuat segala hukum-hukum yang segala perbuatan, segala percakapan kita adalah berlandaskan kepada syariat Islam. Sebab itulah kaitan antara fiqh dan akidah Islamiah ini sangat berkait rapat. Oleh hal demikian, kerana akidah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang Muslim itu berpegang teguh dengan segala hukum agama serta memandu mereka ke arah perlaksanaannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Maknanya kalau kita beriman kepada Allah SWT, kita betul-betul menghayati bahawa Allah SWT ini yang menciptakan kita. Kita meyakini bahawa Allah itu esa, maka kita akan menginsafi, kita akan insaf, dan juga kita akan berpegang teguh segala hukum agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Begitu juga orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, tidak terikat dengan ibadat solat dan puasa. Mereka akan bertindak tanpa mengira halal dan haram. Jadi orang yang beriman ini orang yang tak solat lah. Orang yang tak solat, orang yang tak puasa, orang yang melanggar je halal dan haram, maka orang yang sebegini adalah orang yang tidak takut kepada Allah SWT. Jadi justru kita mestilah beriltizam dengan segala hukum syarak. Dia adalah merupakan satu cabang daripada beriman kepada Allah SWT yang telah menurunkan syariatnya kepada hamba-hambanya. Jadi orang yang beriman, dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Manakala orang yang tidak beriman ini, dia akan melanggar apa sahaja halal dan haram. Dia tidak melakukan ibadat puasa dan solat dan sebagainya. Jadi sebagai orang yang beriman, perlu beriltizam, perlu bersungguh-sungguh untuk menurut segala hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi contoh-contoh dalam Quran yang menjelaskan hubungan antara fiqh dan iman amat banyak. Banyak dalam Quran, banyak. Dalam 30 juzuk Al-Quran itu banyak kaitan antara fiqh dan juga iman. Akan tetapi memadailah disebutkan sebahagian daripadanya untuk mengetahui sejauh mana kaitan antara hukum dengan iman dan antara syariat dan dengan akidah. Jadi penulis kitab Al-Fiqh Manhaji, dia memberi contoh kaitan antara hukum dengan iman, kaitan antara syariat dengan akidah, supaya buka mata kita untuk lebih menghayati bahawa fiqh dengan akidah adalah saling berkaitan. Yang pertama sekali, Allah SWT memberi contoh di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, apabila Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk bersuci dan menjadikannya sebahagian daripada tuntutan iman kepadanya,
firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Selalunya dalam Quran ini apabila Allah SWT mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, selalunya lepas itu mesti ada arahan, mesti ada perintah oleh Allah SWT. Jadi bila mana Allah SWT mengatakan ya ayyuhallazina amanu, maka orang-orang yang beriman ini akan patuh, akan dengar perintah Allah SWT. Apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, sedangkan kamu dalam keadaan hadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Panjang lagi ayat ni sampai ke buku lali membasuh kaki. Jadi nak menunjukkan bahawa orang yang berwuduk hendak menyediakan solat adalah orang yang beriman, kerana ia mendengar perintah Allah SWT. Seterusnya Allah SWT menyebut tentang solat dan zakat seiring beriman dengan hari kiamat. Firman Allah SWT, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Maksudnya iaitu mereka yang tetap mendirikan sembahyang dan memberi zakat, sedang mereka pula percaya dengan yakin akan hari akhirat. Surah Al-Naml ayat 3. Jadi tuan-tuan dan puan, orang yang tak membayar zakat ini sebenarnya orang yang tak menghayati hari kiamat. Zakat ini bukannya zakat pendapatan, tapi zakat emas, zakat pertanian, zakat ternakan, itu perlulah dibayar zakat. Jadi kena belajarlah macam mana nak bayar zakat. Zakat ini bukan sahaja pada bulan Ramadan, zakat fitrah, tapi semua zakat apabila telah dipenuhi syaratnya, diwajibkan untuk membayar zakat. Jadi zakat ini, kalau orang yang tak membayar zakat ini, dia akan fikir bahawa dunia ini selama-lamanya, sedangkan hari kiamat itu adalah selama-lamanya. Jika seorang itu tidak fikir hari kiamat, maka dia akan kedekut, dia akan berkira untuk menunaikan zakat, dan juga tidak menunaikan sedekah. Sedekah ini adalah sunat, zakat ini adalah wajib. Jadi bila mana orang itu tidak menunaikan zakat, dia tidak mendengar perintah Allah SWT, maka dia tidak beriman, dia kurang beriman kepada hari kiamat. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah Allah SWT memfardukan puasa yang membawa seseorang kepada bertakwa dan menghubungkannya dengan iman. Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Dengar, bila Allah SWT ya ayyuhalladzina amanu, lepas saudarahan, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi orang yang beriman ini, orang yang berpuasa ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa ini adalah orang yang takut kepada Allah. Sekiranya dia tidak berpuasa, dia tidak takut kepada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana puasa ini adalah untuk diri dia sendiri. Dia tahu diri dia sendiri. Macam mana kita nak tahu orang tu puasa? Kita tak nampak, orang lain tak nampak kita ni puasa ataupun tidak, melainkan kalau kita cakap sendiri. Tapi kadang ada juga yang berbohong, kamu puasa tak? Puasa, tapi tak puasa. Hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Oleh sebab itulah dalam ayat ini menerangkan supaya kamu bertakwa itu, kalau kita betul-betul puasa, sebenarnya kita takut kepada Allah. Kalau kita tidak berpuasa, tak ada takwa lah kepada diri. Dia menipu dirinya dan menipu orang lain. Tapi Allah SWT dia tidak dapat menipu. Jadi kalau kita betul-betul menghayati takut kepada Allah SWT, kita akan berpuasa. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, Allah SWT memerintahkan kaum lelaki berinteraksi secara baik dengan kaum wanita. Islam ini bukan sekadar ibadah saja tuan-tuan. Bukan sekadar ibadah puasa, solat, zakat, menunaikan haji. Tapi perkara lain juga adalah berkenaan dengan fiqh Islam.
Jadi Allah SWT telah memerintahkan supaya lelaki ini berinteraksi secara baik dengan kaum wanita, iaitu firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Surah An-Nisa ayat 19. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian daripada apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji. Dan bergaullah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Jadi orang beriman ini adalah orang yang bergaul dengan isterinya secara baik, berinteraksi, bermuamalat, berbuat baik, semua dia bagi layanan kepada isterinya secara baik. Jadi kalau dia betul-betul mengikuti, melayani isteri dengan baik, dia mengikuti perintah Allah SWT dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat melayani isterinya dengan baik. Dekat rumah Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa Rasulullah SAW ini kat rumah dia membuat perkara sendiri. Dia tidak suruh bini dia, isteri dia membuat satu perkara. Kalau dia nak menjahit, dia jahit. Kalau dia nak memasak, dia memasak. Kalau dia nampak isteri dia penat, dia tolong. Kalau nampak isteri dia memasak, dia pun tolong memasak. Itulah perangai Nabi Muhammad SAW yang melayani isterinya dengan baik. Jadi kalau kita hendak mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita perlu berinteraksi secara baik kepada isteri-isteri ini. Jadi itu adalah contoh yang keempat. Contoh yang kelima, Allah SWT memerintahkan manusia supaya menjauhi arak, menyembelih untuk berhala, dan bertenung nasib dengan batang-batang anak panah setelah menyeru mereka dengan sifat iman, sebagaimana menandakan bahawa menjauhi perkara-perkara yang dilarang tersebut ada kaitan dengan kesucian dan kemurniaan iman mereka. Firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan permujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, iaitu perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Jadi Allah SWT bukan memerintahkannya untuk mentaatinya sahaja, tapi apabila Allah SWT memerintahkan untuk ditinggalkan, maka kita perlu meninggalkan. Iaitu apa dia? Iaitu perkara yang boleh mendapat dosa besar, iaitu meminum arak, menyembelih untuk berhala, pemujaan berhala, bertenung nasib, ataupun main judi dan sebagainya. Itu perlulah kita tinggalkan. Jadi orang yang melakukan perbuatan keji ini, dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ketika mana dia membuat perkara tersebut, dia ada iman ketika itu. Kerana kalau jika dia ada iman, maka dia akan meninggalkan perkara tersebut. Jadi itu adalah contoh-contoh yang telah diberikan oleh Allah SWT. Contoh-contoh di dalam Al-Quran lah. Demikianlah, jarang sekali didapati mana-mana hukum agama di dalam Al-Quran itu melainkan disertakan dengan tuntutan beriman kepada Allah SWT dan mempunyai ikatan dengan asas-asas akidah Islamiah. Oleh itu, fiqh Islam membawa kesucian agama dan mempunyai kekuatan rohani kerana ia merupakan hukum-hukum syarak yang datang daripada Allah SWT dan mendapat kemurkaannya jika diingkarinya. Ia bukanlah semata-mata undang-undang yang terpisah daripada perasaan hati kecil manusia terhadap ikatan dan hubungan dengan penciptanya, iaitu Allah SWT.
firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Surah An-Nisa ayat 65. Maksudnya, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka semua itu sesuatu keberatan dari apa yang telah kamu hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Jadi oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok sirah Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW jadi Nabi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW mula dibuat adalah kukuhkan imannya terlebih dahulu. Kukuhkan iman, kukuhkan akidah kepada umat Islam pada ketika itu. Oleh sebab itulah, bila mana akidah itu kuat, dia percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, esa, dia percaya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang 20 kita pelajari itu, dan juga beriman kepada asas-asas akidah Islamiah, telah teguh iman itu, barulah senang untuk menerima apa sahaja perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qulu hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafara wa surah Ras.